Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan eksplorasi misteri mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Orang laut atau suku laut ialah sekumpulan manusia yang mempunyai tradisi dan budaya kehidupan laut yang paling tulen. Suku ini merupakan penghuni bot yang tinggal di wilayah Kepulauan Riau dan perairan di luar pantai Johor Selatan. Di Kepulauan Riau, mereka adalah suku kaum yang terbahagi kepada suku-suku yang berbeza. Suku atau kumpulan masyarakat ini pernah berkhidmat kepada Sultan Kerajaan Riau Johor yang terpecah dua pada abad ke-19. Orang atau suku laut ini tinggal di darat, teluk, muara sungai dan laut. Sebut sahaja orang sampan, ia akan merujuk kepada orang Mantang tinggal di Pulau Mantang di Bintan. Orang Tambus tinggal di Galang, atau orang Mapor tinggal di Mapor di Bintan atau Pulau Mapor. Terdapat banyak versi sejarah asal-usul orang laut, bermula dari pendapat pengkaji sejarah dan juga dari cerita rakyat yang berkembang di Kepulauan Riau. Ada yang berpendapat bahawa orang laut adalah keturunan Raja-Raja Melayu. Ini berdasarkan analisis pengkaji sejarah terhadap manuskrip Sulalatus Salatin yang mengaitkan kisah Sangsa Purba dan adik-beradiknya yang turun dari Bukit Siguntang, di mana ayah dan ibu mereka yang berasal dari laut. Satu lagi hujah yang menarik ialah orang laut di Kepulauan Riau dipercayai oleh sebilangan pengkaji sejarah sebagai orang Melayu asli yang berketurunan bangsa Melayu lama. Orang laut telah memainkan peranan besar dalam kerajaan sejak Sriwijaya sehingga zaman Kesultanan Riau Johor. Kesetiaan orang laut kepada Sultan sangat kuat. Di antara peranan penting yang dimainkan oleh orang laut adalah dipercayai orang kuat dalam membantu para miswara semasa baginda mengasaskan Kesultanan Melaka. Selain itu, beberapa suku laut menjadi tentera raja adalah dari orang Mepar, Galang, Gelam, Sekanak, Sugi dan Buloh. Pendayung armada Sultan adalah dari suku Ladi, Galang, Tambus, Terung, Plong dan Sugi. Orang Mantang sebagai pembuat senjata besi. Suku Mepar mempunyai tugas mengangkut duta atau utusan dari luar negara dan menjaga surat-surat tersebut. Orang Moro, Sugi, Terung dan Kasu membekalkan gelatin dan sangu, iaitu sejenis rumpai laut. Ketua suku kaum Mepar di Lingga bertanggungjawab menguruskan suku kaum yang mengembara di perairan Lingga. Orang laut sentiasa setia apabila Portugis menaklukki Melaka pada tahun 1511. Orang laut telah membawa baginda berundur ke Bintan. Orang laut juga setia kepada Raja Kecil semasa konflik dengan Raja Johor yang mendapat bantuan daripada orang Bugis. Apabila Raja Kecil kalah dan melarikan diri ke Siak, peranan orang laut dalam Kesultanan Johor semakin kecil dan hilang. Jika dilihat daripada ragam bahasa yang digunakan, suku kaum laut ini dianggap berkait rapat dengan orang Melayu. Menurut pakar sosiolinguistik, orang laut merupakan varian dari etnik Melayu lama
jika dilihat dari ragam bahasa pertuturan yang digunakan. Kajian tersebut merujuk kepada pola taburan unsur bahasa Melayu pada awal abad ke-16 yang masih terdapat dalam ragam percakapan Melayu moden. Budaya orang laut masih ada unsur Melayu dalam kehidupan sehariannya. Hal ini dapat dilihat dalam aktiviti orang laut yang mengamalkan peribahasa dan pantun dalam perbualan harian mereka. Perbezaan budaya yang paling ketara terletak pada struktur sosial. Menurut kajian, masyarakat ini hidup dalam kumpulan yang tidak terlalu besar atau kira-kira 5 hingga 8 keluarga. Golongan yang masih dalam saudara yang sama ini diketuai oleh seorang yang dilantik melalui musyawarah. Pemimpin ini berfungsi sebagai perantara ketika menjalin komunikasi dengan suku laut yang tersebar di Kepulauan Riau. Walaupun ketuanya lelaki, hak antara lelaki dan perempuan adalah sama dalam amalan kehidupan masyarakat. Bagaimanapun, sejak pelaksanaan dasar pemindahan penempatan oleh kerajaan Indonesia pada penghujung 1980-an sehingga awal 1990-an, tabiat atau adat resam orang laut semakin hilang. Orang laut kemudiannya mula mendiami pantai di rumah yang diperbuat daripada kayu yang disediakan oleh kerajaan. Sejak penempatan ini, orang laut hanya turun ke laut untuk mencari ikan pada musim tertentu. Daripada perubahan kehidupan ini, ikan yang ditangkap di tepi laut bukan lagi untuk kegunaan sendiri, tetapi dijual kepada peraih untuk ditukar kepada wang. Oleh yang demikian, sumber batin adalah salah satu cabang ilmu yang perlu diteliti dan dikaji dengan lebih mendalam pada dapatannya, bukan ditolak mentah-mentah. InsyaAllah dalam video ini, saya dan Puan Ita akan jawab persoalan ini berdasarkan maklumat dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya, jangan terus menolak dan jangan pula terus menerima bulat-bulat selagi anda belum dapat fakta sebenar atau meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Semasa saya ke kawasan Kepulauan Riau atau Kepri, saya dapat melihat sendiri kehidupan orang laut pada masa kini, di mana mereka kini rata-rata membina rumah mereka di kawasan pantai. Ada rumah diperbuat dari kayu, separa kayu, dan ada yang menggunakan batu simen sebagai asas tapak sebelum mendirikan rumah kayu di atasnya. Walaupun dalam sebuah kampung tidak ramai penduduk, tetapi setiap kampung itulah akan terbina sebuah masjid yang diperbuat dari batu simen yang berdiri cantik berbanding dengan rumah mereka. Ini menunjukkan agama Islam adalah tunjang utama kekuatan akidah mereka di sini. Biar mereka nampak miskin, tetapi tiang agama perlu diutamakan dari yang lain-lain. Subhanallah, saya sangat kagum. Selain itu, saya juga diberitahu berkaitan asal-usul keturunan Ladi. Diceritakan kepada saya bahawa keturunan Ladi asalnya adalah dari keturunan Raja Melayu di Kepulauan Riau. Disebabkan keturunan Ladi ini lebih mengutamakan agama dari hal duniawi, jadi mereka lebih suka untuk berkhidmat dan taat setia kepada sultan atau raja yang memerintah. Perkataan Ladi berasal dari keladi. Ia bermula ketika anak-anak raja sedang membakar beberapa keladi. Namun, hanya satu sahaja keladi yang masak milik salah seorang anak raja ini. Yang lain tidak masak. Jadi, dari situlah salah seorang dari mereka itu menggelarkan diri sebagai Ladi. Semasa saya ke makam Raja Hamidah di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau, melalui maklumat dari sumber batin, Raja Hamidah mengesahkan bahawa kisah Ladi tersebut adalah benar. Mereka memang dari keturunan raja, tetapi mereka hanya lebih suka berkhidmat kepada raja saja dan mengutamakan agama Islam.
Raja Hamidah memberitahu lagi, di antara orang yang berketurunan Ladi yang berkhidmat kepada Sultan atau Raja, di antaranya adalah Laksmana Bentan di Johor, Tok Temong dan Tun Saban di Perak, dan termasuk Laksmana Hang Tuah. Kisah Lancang Kuning di Kepulauan Riau juga ada terkait dengan keturunan Ladi, kata Raja Hamidah lagi. Semasa Lancang Kuning tidak dapat diturunkan ke laut selepas kapal tersebut siap dibina, ada versi yang menyebut kapal ini perlukan korban. Itu adalah fitnah dan salah, katanya. Raja Hamidah memberitahu yang sebenarnya beberapa orang dari keturunan Ladi telah mengelilingi kapal Lancang Kuning tersebut dan kemudian mereka berzikir kepada Allah dalam beberapa ketika supaya kapal tersebut mudah untuk diturunkan ke laut. Dengan izin Allah, sambil keturunan Ladi itu berzikir, dengan perlahan-lahan mereka mampu menolak kapal tersebut dengan tangan mereka bersama-sama sehingga kapal itu mampu diturunkan ke laut dengan selamat. Terdapat pecahan kelompok atau suku Melayu bertaburan di sekitar Kepulauan Riau seperti Ladi dan Sugi, di mana asal mereka dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Selepas penjajah Belanda campur tangan dalam pemerintahan Kesultanan Riau Johor dan menjatuhkan raja, mereka semua berpecah dan berundur ke kawasan Kepulauan Riau untuk mencari penempatan baru. Ini kerana mereka tidak mahu duduk di bawah pemerintahan penjajah. Dari cerita ini, baru saya faham bahawa dalam bangsa Melayu Riau Johor ada suku-suku atau kumpulan yang mempunyai peranan mereka masing-masing. Mereka menjalankan tugas atas dasar amanah dan tanggungjawab kepada agama, bangsa dan negara, iaitu taat setia kepada Raja dan Sultan. Semoga video penerangan ini membuka lembaran baru berkenaan sejarah bangsa Melayu yang masyhur dari dulu sehingga kini, di mana bangsa Melayu ini kekal sebagai bangsa yang berdaulat hingga akhir zaman. InsyaAllah. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju Eksplorasi Misteri Mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan Eksplorasi Misteri Mistik ini. Tanpa sokongan anda sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik, insya-Allah. Assalamualaikum.